Hai, sekejap ya kita tunggu. Kita tunggu viewers datang. Sebelum tu okay, sekejap ya. Okay, hai. Semua boleh dengar ya suara saya? Saya tengok kat mana ni. Saya tengok sekejap ya. Okay, Kak Farah boleh dengar ke? Jelas kan? Okay, hai. Alright, kita seminit lagi kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. So hari ini kita akan bercakap tentang panduan cara atau mendidik anak gaya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen Parenting Talk with Ummu. So saya Ummu. Hari ini saya akan cakap tentang cara untuk didik anak lah. Tapi kita akan mengikut gaya siapa? Okay, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. So telah ada pada Rasulullah itu contoh tauladan yang baik untuk kita ikut. Jadi hari ni kita nak berborak tentang panduan untuk didik anak gaya Rasulullah SAW. So siapa dengan saya hari ni? Macam kita tahulah siapa yang tengok posting semalam, kita dah war-warkan akan ada tetamu yang special lah dengan saya hari ni. So dia ni siapa? Saya akan bawakan dia sekarang, iaitu Ustaz Fuad bin Osman. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ummu Hajjah? Khabar baik Ustaz. Sihat ke? Alhamdulillah. Ustaz sihat ke Ustaz? Alhamdulillah, setakat ni sihat seadanya. Macam biasa. Okey, bolehlah untuk permulaan Ustaz perkenalkan dirilah secara ringkas kepada penonton kita yang nak kenalan siapa Ustaz Fuad ni. Okey. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Sihat ke? InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat datang ke live kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Cik and bakal Puan Ummu Hajjah. InsyaAllah. Terima kasih pihak Yuki Homestay. Tengok dalam page tu ada yang meja patah, ada yang singki tercabut, jadi banyakkan bersama Yuki Homestay. InsyaAllah Allah akan ganti dengan yang lebih baik insyaAllah. Jadi sedikit perkenalan untuk yang belum kenal lagi saya tahu pun sebenarnya nama Ustaz Fuad 2 harakat. Fuad bin Osman, sekarang ni bertugas di UiTM Cawangan Negeri 9 kampus Seremban. Dulu bertugas di UiTM Shah Alam.
Sekarang dah bertukar angin ke Nagari 9 kan, Nagari Dan punya kan. Sekarang ni bekerja dari rumah lah, insya-Allah. Anak alhamdulillah ada 3, sebab kita nak cerita pasal anak hari ni. Isteri alhamdulillah seorang, dah cukup lah seorang tu, kini dan selamanya. Kalau ada isteri live tu dia senyum. Alhamdulillah. Tempat tinggal faham. Ada orang faham ke dalam ni? Hai, orang faham. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat lah hasil daripada perkongsian kita pada hari ni. InsyaAllah. Itu sedikit lah. InsyaAllah. Kalau nak tahu banyak latar belakang, kena jumpa Tok Kadi lah. InsyaAllah. Alright. Okay. Alright. Ustaz dia macam agak suara jelas tapi ada sangkut-sangkut sikit. Tapi okay, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun tak sure. Okay. So, macam mana? Kita teruskanlah kot dengan sebab sekarang dah pukul 12. Okay. So kita nak mengejar waktu. Sebab kata Ustaz tadi sebelum kita start dia cakap waktu akan mencemburui kita. So kita akan terus mulakanlah perkongsian daripada Ustaz. Dia cakap dia ada 5 poin tentang panduan untuk didik anak gaya Rasulullah. So silakan Ustaz. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan jangan kalian mati melainkan sebagai seorang muslim. Surah Al-Imran ayat 102. Biasa hari Jumaat ni khatib akan bacalah, orang lelaki biasalah sinonim dengan ayat surah Al-Imran ayat 102. Jadi pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ummu Hajah kerana invite saya untuk bersama-sama live pada hari ini. Seterusnya pihak Yuki sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Seterusnya tetamu-tamu kita, sahabat-sahabat yang sedang live bersama dengan kita hari ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berada dalam majlis ilmu ini, kita dipayungi oleh para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaika la tad'u ajnahatiha ridan li talibil ilm. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudah menuju ke syurga. Nah, semua orang nak masuk syurga. Ni cari Lailatul Qadr untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Buat live majlis ilmu untuk mendapatkan faedah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat akan membentangkan sayapnya memayungi orang yang berada dalam majlis ilmu, walaupun kita berada jauh di mana sekalipun. Sekarang ni malaikat bersama-sama dengan kita memayungi. Kenapa? Kerana malaikat suka sangat-sangat orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi kita bersyukur sekarang ni kita dah berkawan dengan malaikat. Tambah-tambah pula bulan Ramadan. Hari ni Jumaat yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan dan mencapai matlamat utama, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit berkaitan dengan mukadimah kita. Baik, berkaitan dengan tajuk. Hebat tajuk ni. Yang bagi tajuk tu pun tak kahwin lagi. InsyaAllah bakal kahwin dan ada anak-anak yang ramai, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang live, insyaAllah yang belum kahwin, kita doakan dipercepatkan jodoh. Yang dah kahwin, kita doakan ceria bersama isteri, bergembira bersama dengan anak-anak. Tambah-tambah di musim PKPB ini, masing-masing duduk di rumah, dapat mengeratkan silaturahim di antara suami dan isteri, dapat mengeratkan ukhuwah di antara anak-anak dan ibu dan ayah, dapat makan bersama. Allahu Akbar. Walaupun musibah, tapi kita lihat betapa banyaknya hikmah yang Allah datangkan dengan sebab COVID-19.
Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tajuk cara didik anak gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita pasal cara ni banyak dibicarakan ataupun diforumkan dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk penulisan. Terlalu banyak berkaitan pendidikan anak-anak daripada barat, daripada sarjana-sarjana Islam sendiri. Contoh banyak rujukan yang saya guna berkaitan dengan tarbiyatul aulad ini adalah daripada Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Kalau baca kitab ni tuan-tuan, memang tebal lah untuk kita melihat tarbiyatul aulad kitab ni kan. Kita usahakan dapatkan kitab ni untuk kita study kita, untuk kita mendapatkan ilmu sebelum yang dah kahwin tu perbanyak lagi pengetahuan, yang belum berkahwin tu buat persediaan untuk mendapat anak nanti kan. Kena buat persediaan, jangan tiba-tiba dapat anak menggelabah, tak tahu nak buat macam mana. Betul. Anak reti nak jaga anak tak reti, ini kurang ajar. Contoh muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tips, semua yang diforumkan berkaitan dengan cara pendidikan anak ni semuanya okey. Tak ada masalah, boleh kita ambil untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mendidik anak. Tetapi dia ada tetapi cara didikan terbaik, yang paling baik sekali adalah cara didikan kita kena sematkan dalam hati kita adalah cara didikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan pendidikan first class. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita gaya mendidik anak, kan, gaya mengasuh anak, gaya membimbing anak adalah Rasulullah lah yang paling terbaik sekali untuk kita menjadikan contoh. Sebagaimana umum beritahu tadi surah Al-Ahzab, itu Rasulullah merupakan contoh tauladan yang terbaik. Jadi sebab apa muslimin muslimat sahabat-sahabat sekalian, sebab apa Rasulullah merupakan pendidik yang hebat dan kita kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat dibuktikan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada menyebutkan, beritahu kepada kita, maksudnya addabani rabbi, kan. Nabi kata addabani rabbi. Yang tengah live boleh ikut juga, kan. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Apa yang Nabi kata? Tuhanku telah mendidik aku. Maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu telah menyempurnakan pendidikan untukku. Sebab apa kita kena jadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam mendidik gaya Rasulullah ini? Kerana Rasulullah itu sendiri bukan biasa-biasa. Kan? Rasulullah itu sendiri dididik direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu kehebatan Nabi. Addabani rabbi. Nabi kata, aku ni dididik, Tuhanku telah mendidikku. Allah yang didik. Dan kemudian Nabi pula mendidik kita. Maksudnya susu galuh dia tu daripada hebat kepada hebat dan sampai kepada kita. Bagaimana nak mendidik anak, cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tuan-tuan, puan-puan dan hadirin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa universiti mungkin rasa aku tak ada anak lagi, tak perlu kok ikut live ni. Lambat lagi nak kahwin. Jangan cakap lambat, sebab pasal jodoh ni kita tak tahu. Mungkin lepas live ni ada orang masuk Minang. Mana tahu. Amin gaja. Bulan Ramadan ni amin gaja. Sebab apa? Sebab doa di bulan Ramadan ni makbul. Al-kalamu doa. Perkataan itu adalah doa. Doa je. Akan jodoh, dimurahkan rezeki. Okey, buktinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi kehidupan dia dengan inayah rabbaniyah. Ini kehebatan Rasulullah. Apa dia maksud inayah rabbaniyah? Inayah rabbaniyah ni adalah merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan pernah dibelah dadanya dan dibersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja siapa ni? Bukan kerja Ummu Hajar ni. Tak boleh buat benda ni. Kan? Yang boleh buat ni hanya yang
Yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama dia apa? Inayah Rabbaniyah, iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi dapat didikan direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi jadi manusia yang begitu hebat, manusia yang cukup dikagumi, bukan sahaja dalam konteks mendidik anak, bahkan dalam proses pentadbiran negeri, dalam proses seorang sahabat, dalam proses sebagai seorang panglima perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang hebat. Dan Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan bahawa dalam Al-Quran yang tadilah surah Al-Ahzab tadi, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Ayat ni famous dengan kita, terutama berkaitan dengan qudwah ataupun berkaitan dengan akhlak, ataupun bila ada ceramah-ceramah kan, Maulidur Rasul, biasa ayat ni sering diucapkan oleh ustaz-ustaz penceramah-penceramah, dan di banner-banner banyak tulis, yakni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Ini bukan diakui oleh manusia, tapi yang ni telah diperakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, dan dapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang jauhlah kan daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah ataupun akhlak kita kadang okey, kadang tak okey, tapi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, manusia yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dapat nafi, kita tak boleh nak nafi, kita nak boleh pertikaikan gaya didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gaya yang terbaik. Okay, kita masuk kepada point yang pertama, straight to the point kan. Masa rasa berjalan cepat dia. Mukadimah. Masa berjalan cepat saja kan. Masa dalam mukadimah tu dah ada point dah ada point, boleh tulis dan boleh sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Yang pertama, apa yang perlu diterapkan dalam mendidik anak-anak gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita follow kan, menjadi idola kita kan. Yang pertama adalah menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menerapkan keimanan ni, kita letakkan bahawa dalam jiwa anak-anak perlu letakkan Allah segala-galanya. Allah segala-galanya. Allah yang maha berkuasa. Sebab tu keimanan ni, bila kita tengok seseorang yang melahirkan anak, pertama sekali apa dia buat? Bila dia lahir, dibersihkan semua sekali dan suami dia ambil. Azan di komat. Dia azankan. Azan ni apa? Kalimah mula-mula sekali. Mula-mula sekali diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia tu? Allah Maha Besar. Dekat dengan telinga anak supaya masukkan akidah. Kan, masukkan keyakinan dia terhadap bahawa Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dari sudut kekuasaan dia, dari sudut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari sudut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, masukkan ke dalam jiwa anak-anak kita melalui azan tadi. Azan tu macam biasa je kan, tak payah pinjam mikrofon kat masjid ke apa nak azan supaya habis semua orang dengar. Tak payah bawa mic portable ke hospital, tak payah kan. Just dekatkan telinga anak dengan mulut kita, azan, ucapkan kalimah-kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ni kalimah tauhid ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Masya-Allah. Kan? Hebatnya kalimah ini mula-mula masuknya, dan ini cantiknya Islam itu sendiri. Kan? Maksudnya baru-baru keluar dah dapat didikkan dah. Kan? Baru keluar kan? Belum apa-apa lagi dah dapat didikkan tentang keimanan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya segala-galanya kita letakkan bahawa Allah lah segala-galanya, sebab tidak ada yang berkuasa melainkan Allah.
Contoh berkaitan dengan keimanan, kita perlu didik anak kita supaya apa-apa minta kepada Allah. Contoh yang terdekat, ini bukan maksud saya kata anak saya tu saya didik dengan baik, tidak. Kan, mungkin didikan itu bukan daripada saya, mungkin daripada taska dia, mungkin daripada mak dia, kan, mungkin daripada kawan-kawan dia di taska. Anak saya Okasha, umurnya 6 tahun. Umurnya 6 tahun. Contoh yang terdekat semalam bila saya nak pergi kedai runcit, dia minta saya beli air. Ni air ni. Habis dah pun ni. Kan, air apa ni? Air apa tu Oren, Ustaz? oren, Air apa tu Ustaz? oren. Oren Yang Ipin. Ipin tu Ah, dia pesan beli ni. Lalu saya beritahu kat dia. Sebab musim PKP ni kadang-kadang air ni tak ada. Ni, sedap ni kalau minum ni. Sedap tak minum kan. Air ni takut tak ada. Saya beritahu dia kalau tak ada, tak boleh nak beli. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan cara dia lah, ya Allah mintalah ada air Ipin dan Ipin. Kan? Itu satu. Maksud saya Allah. Maksudnya ada jiwa keimanan dalam diri dia umur 6 tahun. Saya tidak kata saya yang didik dia, tidak. Tapi macam saya kata, mungkin kawan-kawan dia, mungkin ustazah-ustazah dia di taska dan mungkin ibu dia ataupun mungkin adik atau mungkin abang ataupun kakak dia. Kan? Maksud letak. Begitu juga bila dah balik dia tengok ada tak? Dia tanya, ada tak air ni? Ada semalam, alhamdulillah ada. Dia kata alhamdulillah. Doa adik makbul. Apa makna tuan-tuan? Doa adik makbul maksudnya dia tahu bahawa Allah yang menerima permohonan dia. Tapi masalah juga kalau apa yang dia minta, budak-budak ni anak kita bila tak dapat, macam mana kita nak jawab? Kan? Tak ada. Contoh juga satu lagi bila dia nak pergi main taman. Kan bila dia nak pergi main taman, pagi dia dah minta dan kita kata petang baru pergi. Kan? Petang baru pergi lalu dia pun berdoa, ya Allah ya Tuhan, kau minta lah hari ni tak hujan. Sebab dia tahu kalau hujan dia tak boleh keluar. Dan dia tak boleh keluar dan dia tidak boleh pergi taman. Ni maksudnya dia minta kepada Allah, minta hidayah. Dan bila sampai petang tak jadi hujan, jadi dia suruh pergi, apa kita kena buat? Sebab kita dah janji didikkan anak-anak, janji jangan penuh mengkiri. Kita kena bawa dia pergi. Kan? Dan dia beritahu kepada kita, Allah alhamdulillah, doa dia makbul. Maksudnya dia faham keimanan dia bahawa Allah tempat memohon, Allah tempat kita mengadu dan kesudahan kepada Allah. Tapi kalau berlaku sebaliknya, pernah juga dia kata adik dah doa-doa tapi tak dapat. Kan, adik doa-doa tapi tak dapat. Kenapa? Jadi keadaan kita jawab, kita hanya menjawab doa banyak kali, banyak lagi. Mungkin hari ini tak dapat, esok Allah bagi. Mungkin esok Allah tak bagi, mungkin minggu depan Allah bagi. Maksudnya di situ kita dah didik anak kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moderator dah pesan dah 1 poin 10 minit je. Bahaya. Kalau nak sembang pasal tarbiyatul aulad ni tuan-tuan, cukup seronok dan cukup banyak benda-benda ni tuan. Tapi poin yang tak pertama, apa. Keimanan Saya kita jemput lagi minggu depan. anak-anak kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada melainkan Allah saja dalam hidup kita. Okey, itu yang pertama. Didiklah anak kita tentang keimanan. Benda-benda simple ya, benda-benda yang tak perlu susah-susah kita nak suruh dia fikir banyak-banyak. Kan? Benda-benda yang santai kita beritahu kepada dia. Dan dia selalu sebutkan kita ni hamba Allah. Kan? Kita ni kepunyaan Allah. Ini akidah yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Jiwa akidah kita kepunyaan Allah ni maksudnya dia tahu bahawa hidup di dunia ni tak lama pun. Kan hidup di dunia ni tak kekal, bukan kepunyaan mak ayah. Sebab anak-anak ni dunia dia ibu dan ayah. Dunia dia ibu dan ayah. Ini dunia anak-anak. Jadi bergantung kepada kedua ibu dan ayah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak-anak kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya suci. Macam kita hari ni lah Ramadan. Kan? Kita dah banyak berpuasa, banyak beribadah. Lalu di esok lusa kita akan merayakan Aidil Fitri. Maksudnya kita kembali kepada fitrah. Suci. Kan? Suci. Jangan jadi suci dalam debu. Kan? Tuan-tuan, muslimin muslimat, siapa yang ada wuduk sekarang? Angkat tangan. Lambai walaupun tak nampak siapa yang ada wuduk. Orang yang tak ada wuduk dia suci dalam hadas. suci dalam
Orang yang tak Tak ada ada wuduk wuduk ke? Oh. suci dalam debu, suci dalam debu. Kan? Dia suci dalam debu, maksudnya dia bersih tapi dia berhadas. Tapi orang dah ambil wuduk ni, sebab tu bila ambil wuduk kita kata nawaitu rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sebab tu biasakan berwuduk kan. Masalahnya bila wuduk dia nak kentut. Kan? Bila kentut dia malah Betul lah tu. kan. Ini permainan syaitan sebenarnya. Kita kena lawan kan. Sebab syaitan ni dia tak suka sangat kita duduk ni. Dia nak kalau boleh duduk dan suci dalam debu pun okey lah. Kan? Ni anak-anak kita ya. Kita kena tetapkan pendirian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin yang kedua, hadirin muslimat, sahabat-sahabat yang berkasih dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila nak didik anak gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bergantung juga kepada faktor pemakanan. Makan, minum pastikan yang halal. Makan, minum pastikan yang halal dan persekitaran. Persekitaran perlu persekitaran yang baik. Sebab kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mula-mula Nabi dilahirkan, Nabi tidak duduk di Mekah. Kan Nabi dihantar tu kepada Bani Sa'ad tu untuk disusukan. Di pedalaman yang jauh tu Nabi disusukan. Sebab apa? Kalau duduk dalam kota Mekah sekitarannya tak sesuai untuk pembinaan seorang kanak-kanak. Kan dalam keadaan yang kalutnya, dengan keadaan maksiatnya banyak apa semua. Dan pada hari ini bukan maksud saya ibu-ibu kena hantar anak ke kampung balik, tak kan, ataupun bagi kepada mak ayah jaga, konon-kononnya lah, konon-kononnya supaya nak ikut cara mak Nabi mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, hantar kat mak ayah. Kau jangan buat pasal, kesian mak ayah, dah lah dulu dia jaga kau, lepas tu jaga pula cucu dia, kau tak kesian ke kat mak kau? Kan, bagilah masa untuk dia berehat. Ni ada di kalangan kita hantar cucu kepada mak ayah supaya mak ayah jaga. Dah lah orang tua tu nak buat ibadat, dah tak boleh dah. Kalau kita tengok antara hikmah, Allah SWT menjarakkan kita dengan mak ayah kita yang telah tua, menjarakkan mereka dengan kawan-kawan supaya Allah beri masa untuk mereka bersama balik. Ibu dan ayah kita bersama dan romantik semula. Kan, romantik semula. Kalau dulu dia sibuk nak jaga kita, pernah mak kita nak makan pun tak sempat. Kan, baru nak makan, angah berak. Cuci punggungnya. Kan, osyu pula nak kencing. Kan, lala tak makan. Kan, itu ibu kita. Kita tengok pada hari ni lah. Isteri saya pun sama macam tu lah. Masa anak-anak kecil dulu, sebab yang bapak dia selamba ya, suap ya kan. Selagi tak kenyang tak berhenti. Tu keadaan ni. Maksudnya persekitaran yang baik ini gaya pendidikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam suasana kita hari ni, kita kena jadi seperti ikan di lautan lah, tak boleh nak elak dah. Suasana kita pada hari ni ikan di lautan, walaupun hidup dalam lautan yang masin. Tapi bila keluar daripada lautan, dia tidak menjadi masin. Kalau kita nak goreng untuk buka puasa petang ni, kena bergaram juga. Isi garam kunyit dan sebagainya. Kan? Kenapa? Dia tidak pengaruh dengan persekitaran. Begitulah dengan kita, jangan kita salahkan persekitaran kita pada hari ini, tapi kita bina kekuatan jati diri kita sendiri. Kan? Benda yang tak baik, kita tolak. Tapi tersalah melakukan kejahatan, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dari sudut makanan, mula-mula baby lahir, apa dia buat? Yang pertama tadi, apa dia buat? Tadi mak ayah dia buat. Ni yang dia buat. Dia baru lahir, apa yang dia buat? Tak ada pengalaman ke dia ada pengalaman dalam ni? Ke semua tak ada pengalaman? Kan? Mula-mula lahir, baby akan menangis. Majority, baby akan menangis. Lepas dia menangis, akan diberikan susu. Ini saya nak sebut. Kan, bagi susu ibu. Kan, letak kat dada untuk bagi susu ibu. Makanan mula-mula sekali ni pastikan halal. Ustaz, takkan susu ibu tak halal kot? Kan, haram ke susu ibu? Susu ibu pada hakikatnya adalah halal. Tetapi sekiranya si ayah, si ibu, makanan dia tu, makanan ataupun duit yang dibawa balik oleh si ayah tadi, ayah ingat ya, ayah bakal ibu yang live pada hari ni,
Kalau bawa balik ke rumah rezeki hasil daripada kerja-kerja yang haram atau rezeki yang tidak baik, lalu diberi kepada ibu tu minum, ibu tu pula sedang mengandungkan anak kita, maka rezeki yang dapat itu daripada rezeki yang haram. Ingat kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, kata Nabi SAW. Setiap daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, maka neraka lebih utama untuk dia. Allahu Rabbi. Ini hebat ya, ancaman Allah SWT terhadap perkara yang haram. Perkara yang haram macam mana? Contoh rezeki tadi, hasil daripada mencuri, contoh. Hasil daripada mencuri tulang, contoh. Buat kerja, hasil daripada tipu orang, bawa balik kepada isteri makan dan ada anak di dalam kandungan. Dan hasil daripada makanan isteri tadi membentuk susu, dia jadi susu untuk ibu-ibu yang mengandung nanti, hasil daripada yang apa yang dia makan tadi dan susu itu jadi tidak baik untuk anak-anak. Ini perangkat awal, tolong jaga betul-betul baik suami, baik isteri. Sebab tu isteri perlu nasihat kepada suami dia, abang pergi kerja bawa balik rezeki yang halal lagi baik kepada saya. Kenapa? Kepada saya dan anak saya. Ni bawa keluar. Dan suami kena tahu apa rezeki yang dia bawa balik kepada anak dan isteri dia. Kerana apa? Dia akan beri kesan dan kepada jiwa anak-anak. Perhati ibu-ibu, ayah-ayah dan bakal ibu, bakal ayah. Bak rezeki ni Allahu Akbar. Susah kita kalau termakan benda-benda yang haram ni, dia akan menggelapkan hati, merosakkan kehidupan kita, menggelapkan masa depan kita di akhirat nanti. Kesan dia, makan memang sedap lah, masa makan tidak ada kesan apa-apa, tapi dalam jangka masa yang lama nanti akan memberi kesan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita dan sebagainya. Ini kena jaga sungguh-sungguh makanan. Itu baru cerita. Sebab apa? Sebab baby dia baru lahir, dia akan minum susu je. Susu. Dan ibu kena susukan dia selama 2 tahun. Kan? Kalau dia ada susu. Kalau tak ada, barulah dia dibagikan susu lembu, susu kambing. Susu yang hampir-hampir dengan susu ibu bukan susu lembu. Dia susu kambing. Tapi kalau dah tak ada susu kambing, memang susah sikit mencari susu kambing. Kan? Bagi susu lembu, itulah anak pun jadi macam wallahu alam lah kan. Tapi kalau dah tak ada susu, tak ada. Sebab tu kalau dulu ada istilah anak susuan kan. Bila lahir kita tak ada susu, kita bagi orang lain yang menyusukan anak-anak kita kan. Sebab susu ibu ni adalah susu yang terbaik sekali di dunia ini kan. Jadi bakal ibu yang dah jadi ibu tu usahakan bila dah lahir, didik anak, disiplinkan anak untuk memberi susu ibu. Niat yang baik akan melahirkan natijah yang baik nanti. Kalau dah awal-awal aku tak nak menyusukan anak aku nanti, memang susah tu. Jadi takut gemuk lah apa semua sekali, tak syok lah, tak boleh jaga badan dan sebagainya. Apa yang kita nak sebenarnya dalam hidup kita? Kita mencari kerajaan Allah ke nak cari pujian orang? Kan nak badan langsing, engkau hebatnya baru beranak, badan dah langsing, wah kembang dan sebagainya, seronok. Sedangkan anak terabai daripada mendapat kasih sayang. Sebab bila menyusukan tu, ibu dia membelai anak dia, lakukan zikir-zikir dan sebagainya. Itu hasil didikan awal kepada anak tersebut. Bonding dia ibu dengan anak itu sendiri. Ini faktor pemakanan ataupun minuman, tolong jaga ya ibu-ibu, bakal-bakal ibu sekian, bakal-bakal suami sekian, tengok apa pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan kerja. Sebab tu ada ulama bila anak dia buat hal ataupun isteri dia buat hal, tak nak dengar kata, dia takkan salahkan anak dan isteri dia, tidak sama sekali. Tapi dia akan cari salah dia. Apa yang aku bagi makan kat anak aku? Sampai aku cakap pun dia tak nak dengar kan. Lepas tu dia kata lagi, apa yang aku bagi makan kepada isteri aku, duit aku kerja tu okey ke? Dia muhasabah diri dia dulu. Bukan dia marah ke anak, sebab hasil didikan dia daripada hasil pemakanan yang dia bagi tadilah mempengaruhi jiwa anak-anak dia, mempengaruhi jiwa isteri dia. Kadang isteri dia, bila kita bercakap, dia tak nak dengar, dia marah. Untuk isteri yang marah, tuan-tuan, nak meredakan hati dia, kena bagi salam. Kena bagi salam. Bila kita bagi salam, nak tak nak dia kena wajib jawab. Kalau dia tak jawab, dosa. Tengok yang masam, nak bagi salam. Assalamualaikum.
Lepas tu nak tak nak dia jawab lah. Kalau dia jawab dalam keadaan tak berapa ikhlas pun tak apa. Yang penting boleh dengar suara dia. Kan? Sebab perempuan ni bila nak marah je dia senyap. Kan? Itu aja. Kan? Senyap je. Tapi bagi salam okey lah. Bila kita bagi salam nak tak nak dia wajib je jawab. Tak jawab berdosa. Dosa. Itu je Pak Sri kalau tengok apa semua sekali macam nak marah. Assalamualaikum bang. Anak tak nak suami kena jawab. Kalau dia tak jawab berdosa. Ni pun anak saya selalu buat ni. Kasyah kan. Assalamualaikum tak jawab. Papa dah berdosa dia kata. Anak pula didik kita kan. Papa berdosa. Sebab apa? Bagi salam tak jawab. Ni keadaan anak-anak kita kan. Okey. Waktu makan berapa minit lagi ada je? InsyaAllah boleh sempat lagi. Dah 36 minit Ustaz. Masih okey lagi ke? 36 minit Ustaz. Okey sempat insya-Allah kita pergi secara ringkas. Okey, poin yang pertama tadi keimanan. Poin yang kedua berkaitan dengan makanan, dia ada kaitan dengan makanan. Orang beriman dia tidak akan masukkan ke dalam perut dia perkara yang haram. Dia tidak memasukkan ke dalam perut anak-anak dia perkara yang haram. Kerana apa? Kerana mereka ni sama nanti di syurga, nak masuk syurga sama-sama nanti. Kan kita jumpa balik isteri kita jumpa balik anak-anak kita di syurga. Kalau bagi yang haram macam mana kita nak masuk syurga bersama-sama nanti ya, anak hati dia jadi keras, hati isteri jadi keras, tutup aurat tak tutup aurat dan sebagainya. Kita muhasabah diri kita di mana salah didikan aku terhadap anak dan isteri. Dan kita berubahlah kan. Hidup kita bukan kita lihat di mana kita bermula. Tapi Allah melihat di mana kita berakhir dan ada usaha untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Semua orang buat silap, baik engkau ustaz ke, macam saya sendiri pun saya pun banyak buat silap, banyak melakukan kesilapan dalam mendidik anak dan isteri, tapi kita cari kesilapan itu, kita dapati kesilapan itu, kita perbaiki. Hubungan suami isteri, kata Piramli sedangkan lidah lagi tergigit kan. Tu lah kalau lidah tergigit kena rasa lalu. Saya ada rasa Ustaz. Tambah-tambah bulan puasa kan, kena rasa Allahu Akbar. Ni kan pula suami kata gaduh-gaduh manja tu biasa kan. Itu biasa dalam kehidupan rumah tangga. Ingat sebab bila kita hidup dalam rumah tangga ni, anak-anak tu ada. Anak-anak tu sentiasa perhati apa yang kita buat ya. Kadang-kadang terlepas juga kan terkuat suara depan isteri dan sebagainya, isteri terkuat suara depan suami sedangkan anak-anak ada. Jadi kita mohon kemaafan dan kita perbaiki kesilapannya. Maklumlah manusia tambah-tambah hari ni pula suami isteri pula masing-masing bekerja. Kan? Kalau tak kerja pun sebenarnya isteri lagi penat daripada bekerja. Suruh rumah sepenuh masa, saya tanya, suruh rumah sepenuh masa. Kerja dia 24 jam, tak pernah habis. Ada orang perempuan, dia lebih suka bekerja lagi daripada suri rumah sepanjang masa. Kerana penat, ya Allah kan. Lepas sarapan, lepas tu kemah, basuh baju, lepas tu nak masak. Saya tengok pun penat lah. Kan kita tengok pun dah penat. Malam-malam kita dah tidur bunyi lagi kongkang kat sinki sebab dia tak boleh tidur kalau sinki dia bersepah. Dan dalam ajaran Islam pun tak boleh kalau kita biarkan malam-malam sisa-sisa makanan, pinggan-pinggan kotor berterabur dalam sinki apa sebagainya. Ini adalah cara didikan. Sebab bila berterabur apa semua sekali ni syaitan banyak, ini jadi yang susah dalam pendidikan. Okey, makanan, minum, persekitaran yang baik. Dan yang ketiga ni pun penting. Yang ketiga adalah cara didikan gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Role model. Yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat anak-anak terdidik dengan sikap dan perangai yang ditunjukkan oleh ibu dan ayah dia. Hai ibu-ibu, hai ayah, hai bakal ibu, hai bakal ayah. Kita tonjolkan akhlak yang baik. Lah Ustaz sangkut macam saya sebut tadi, dunia anak kita adalah ibu ayah. Apa? Dah okey dah. Tadi sangkut sekejap. Okey, clear. Dah okey dah. Okey ya. Maksudnya dunia anak-anak ibu dan ayah. Perangai yang ditunjukkan oleh mak ayah dia, kebiasaan pergi kepada anak dia. Kan? Ibarat pepatah Melayu ada sebut, bapak borek, anak rintik. Anak apa? Anak rintik. Kan? Mak kencing diri,
anak kencing. Anak kencing berlari. Betul boleh gitu? Tak ada mak kencing berdiri. Ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Maksudnya kalau ayah, ibu tunjuk contoh yang tak baik kan. Teladan yang tak baik. Anak 2-3 kali lagi lebih tak baik. Kan? Tapi ni tak semua. Ada juga kita tengok ibu dan ayah dia yalah tak berapa baik kan. Ada ibu dan ayah meninggalkan solat. Ada ibu ayah yang melakukan maksiat pada Allah tapi anak dia baik. Kan ada orang yang macam ni, jangan putus asa. Walaupun ibu dan ayah kita tak berapa baik, itu hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita sebagai anak perlu menghormati ibu dan ayah kita dan bangun malam-malam berdoa kepada ibu dan ayah kita. Sebab kita nak tegur, paling susah nak tegur mak ayah. Kan susah kita nak tegur mak ayah ataupun adik-beradik kita, susah kita nak tegur. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, salah dan silap kita perbetulkan. Okey, dan dengan asbab ini, teladan ini, dari sini kita boleh decide nak anak kita jadi macam mana. Kita nak anak kita jadi macam mana? Nak jadi anak yang bertakwa, kita nak didik anak menjadi anak yang beriman. Ini semua cita-cita orang beriman. Kan? Nak anak jadi baik, kalau dia mati anak dia boleh mandikan dia, kalau dia mati anak dia boleh solatkan dia, anak dia boleh menurunkan dia ke liang lahat, anak dia boleh baca Al-Quran, sedekahkan kepada dia. Ini ibu dan ayah perlu membentuk ataupun membina satu strategi. Mak ayah, ibu ayah duduk-duduk sambil sembang, kena tanya nak anak kita ni nak bawa ke mana. Kan? Yang bakal ibu, bakal ayah tak payah nak bincang lah. Tak payah nak bincang. Simpan dulu perancangan strategi tu, simpan. Dah kahwin nanti baru bincang. Ni konon-konon mengada, nak WhatsApp lah, nak call, kita nak bincang ni masa depan anak-anak. Tak payah. Tamat lagi kau. Kan? Belum lagi. Mula-mula bincang pasal masa depan anak. Lepas tu cerita benda lain. Kan? Jangan. Sebab orang yang ketiga tu adalah syaitan. Kan? Syaitan tak payah bincang. Cuma senaraikan dulu ya. Pak dah kahwin nanti, malam pertama bentangkan plan strategi ni bang. Plan strategi untuk bakal anak-anak kita. Kan nak jadi macam mana. Pak suami pula bentangkan ini plan strategi untuk menjadikan keluarga kita macam mana. Contoh. Kan anak macam mana. Sebab dia mesti ada perancangan. Sebab perancangan apa yang kita tulis itu adalah doa. Kan kita tulis doa kita banyak-banyak untuk kita jadikan anak kita macam mana. Ibu dan ayah bincang elok-elok, duduk sambil relax-relax. Contoh kita nak anak kita solat. Kan? Solat 5 waktu. Kan? Kita nak anak kita solat tanpa disuruh. Memang tak tuan-tuan. Perempuan yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, memang taklah anak-anak kita. Okey. Anak yang berumur 0 hingga 6 tahun, ibu dan ayah tak perlu paksa mereka solat. Kan sebab 0 hingga 6 tahun ini adalah masa untuk kita beri kasih sayang sepenuhnya pada dia. Kita gomoh dia kan. Kita main dengan dia apa semua sekali, anak-anak dalam peringkat umur 0 hingga 6 tahun. Kita beri kasih sayang. Sebagaimana Nabi dengan cucu-cucu dia kan. Hasan, Husin kan. Pernah Husin ketika mana Nabi solat, Husin duduk atas leher Nabi SAW. Kan? Hebat tu. Anak kita ada. Tak ada lagi rasanya duduk atas leher ketika solat. Tapi kalau yang selak kain ada baru ni masuk YouTube. Kan? Yang selak kain atuk dia tengah solat. Menggelak semua kan. Ada tuan-tuan sahabat-sahabat tengok kan kelakar. Tapi sayang dia boleh mencemarkan juga agama sebenarnya. Kalau seumpama itu kalau boleh tak payahlah viralkan benda-benda macam tu. Keadaan gitu ya. Maksudnya kita beri kasih sayang sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dia bersabda, muru auladakum bis salah. Perintahkan anak kamu solat. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud nombor 490 berkaitan perintahkan anak kamu solat wahum abna'u sab'i sinin. Ketika mana mereka berumur 7 tahun. 7 tahun. Start nak perintah anak solat ni ketika mereka berumur 7 tahun, 0 hingga 6, 5 tahun ni kita solat mereka tengok saja. Tak ada masalah. Sebab bila mereka tengok itulah yang menjadi teladan. Saya suka nak cerita tentang Ibn Abbas ketika mana dia berada di rumah bersama Rasulullah SAW pada waktu pagi
waktu qiyamul lail dia tengok Nabi SAW bangun salat tahajud. Kan dia tengok Ibn Abbas ni kecil lagi, dia tengok Nabi bangun tahajud. Dengan nak cerita teladan yang baik ni mudah untuk diikuti. Dia tengok Nabi solat, dia bangun ambil wuduk, dia solat. Dan dia duduk di sebelah kiri Nabi SAW, lalu Nabi tarik dia letak sebelah kanan. Sebab kita kan kalau semayang berduanya duduk di sebelah kanan. Ini Ibn Abbas. Maksudnya pendidikan Rasulullah banyak dicorakkan melalui tauladan yang baik. Baik kepada orang Islam itu sendiri dan kepada non-Muslim. Sebab tu kalau kita nak anak kita solat, maksud kita kena solat dulu. Kan, jangan kita suruh saja anak solat. Contoh, kejut subuh, anak solat sendiri. Kan? Solat lebih kurang. Kita kena bimbing mereka dalam melaksanakan solat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. Dan bila waktu kita nak pukul anak ni? Kan, pukul ni bukanlah pukul sampai nak hantar anak ke ICU ataupun nak hantar ke anak di barzah dah. Jangan. Kan, kadang-kadang orang hari ni pukul anak masya-Allah sampai masuk hospital. Sampai berdarah. Ini tidak diajar. Ini bukan cara didikan Nabi SAW. Nabi suruh wadribuhum 'alaiha. Ini maksudnya pukul untuk beri pengajaran saja. Tapi anak-anak kita ni, kalau kita ugut pun dia takut dah. Sebab tu di rumah kena ada rotan. Kalau letakkan rotan, kan. Bila nak di rotan ni? Nak di rotan ni bila mereka meninggalkan solat ketika umur 10 tahun. Tengok Rasulullah ajar kita 7 hingga 10, 3 tahun. Kan, 3 tahun Allah bagi masa untuk kita sebut. 3 tahun ni berapa setahun? 365 hari. Betul tak? Setahun 365 hari, satu hari 5 waktu. Kan, satu hari 5 waktu. Kalau kita kali tolak campur apa semua sekali, setahun tu kita akan menasihati anak kita 1825 kali. Bayangkan dalam masa 3 tahun tu, 7 hingga 10 tahun tu, kita akan menasihati anak kita 5,475 kali. Kan? Hari-hari kalau kita nasihat, nascaya budak ni akan jadi budak yang baik. Sebab hari-hari 5,000 kali. Sedangkan mengikut kajian, apabila kita dengar sesuatu diulang sebanyak 200 kali, maka benda tu akan melekat dalam jiwa kita, dalam otak kita. Bayangkan Nabi bagi masa untuk didik anak-anak ni tidak tergapa-gapa. Daripada 7 hingga ke 10 beri nasihat tiap-tiap hari, sampai 3 tahun 5,800 lebih, jumlah dia 5,475 kali kita nasihat anak kita, nascaya budak ni jadi baik. Sebab budak ni bila kita cakap yang baik, dia mudah melekat. Begitu juga kalau benda yang jahat, dia mudah melekat. Jadi kita instalkan ke dalam hati anak kita tu perkara-perkara yang baik. Dan budak ni bila dia masuk tu dia akan lekat lama. Tak macam saya, kalau ingat hari ni esok lupa. Dah tua kan? Dah tua. Kalau budak-budak muda macam korang kan, dengar sekali ingat, hafal Quran pun senang kan. Tu pun kuliah ayyuhal kafirun tak habis-habis, dia ulang dan sebagainya. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Nak pula imam-imam tarawih kita tak tahulah benda ni berlaku ke tak dan sebagainya. Itu maksudnya wadribu ni pukul anak ketika 10 tahun baru boleh. Pukul pun sekadar beri peringatan. Jangan sampai hantar anak ke ICU, hantar anak ke barzah. Bukan. Tak sayang anak dan sebagainya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan Nabi perintah supaya diasingkan tempat tidur di antara anak lelaki dan perempuan. Kan? Pas 10 tahun asingkan. Supaya apa? Supaya tidak berlakunya sumbang mahram. Walaupun adik-beradik. Memanglah mereka bersentuhan. Kalau mereka tidur bersama, memanglah tidak haram. Tapi takut ada unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur hasutan daripada syaitan dan sebagainya. Sebab tu berlakunya sumbang mahram. Jadi asingkan tempat tidur. Ini yang ketiga. Tunjuk contoh dan teladan yang baik. Dalam masa kita 7 hingga 10 tu, kita solat hari-hari. Kalau dia duduk, dia solat main-main pun, biarkan dia. Tak ada masalah kan. Kalau dia kacau, tengok Nabi sendiri pun kena kacau. Okey, tinggal 10 minit. Allahu Akbar. Tak sempat ni. Ibu ayah yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak suruh anak solat, kena solat bersama-sama dengan anak-anak. Yang kedua, nak suruh anak tutup aurat. Ibu ayah kena tutup aurat dulu. Nak pergi shopping, pastikan tutup aurat. Nak jemur baju, kena tutup aurat. Walaupun keluar sekejap saja. Bila keluar tu, anak akan tanya, kenapa mama pakai tudung? Masa tu kita boleh didik anak secara tidak langsung. Kita solat apa semua. Bila nak keluar buang sampah sekalipun kena tutup aurat. Itu cara didikkan anak-anak.
Dan nak suruh anak kita baca Quran, kita kena rajin baca Quran dulu. Jangan suruh dia baca, kita tak baca. Memang susah. Anak-anak, sebab anak ini anak ibu dan ayah ini cermin kepada anak-anak. Ringkasnya cerita, ringkasnya, teladan yang baik memberi kesan yang baik kepada didikan dan jiwa anak-anak. Teladan yang tidak baik akan memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Dan dalam mendidik, dalam mencontoh yang baik, dalam menyuruh manusia buat baik, anak-anak kita buat baik ni, kita kena banyak sabar. Kan? Kena banyak sabar, sebab tu Allah kata, sebab tu ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dia kata ayat ni tuan-tuan, Rasulullah pergi, bila turun ayat ni, perintahkan ahli keluargamu untuk salat dan tekunlah kamu mengerjakan. Bila turun ayat ni dalam tafsir Al-Qurtubi, dia kata bila turun ayat ni, Nabi SAW yang mulia ni, Rasulullah SAW yang mulia ni tuan-tuan, yang dikasihi sekian, pergi ke rumah Sayyidina Ali dan pergi ke rumah anaknya Fatimah. Kan? Pergi anak Fatimah kejut untuk salat subuh. Kan? Nabi sendiri yang pergi kejut. Ini didikan yang Nabi ajar kepada kita, apatah lagi kita yang duduk sebilik serumah ni, perlu kejutkan anak-anak kita. Nabi sendiri pergi kejut supaya melaksanakan perintah ini. Nabi tunjuk contoh yang baik. Seorang Rasul pergi kejut. Ni, pergi kejut menantu. Pak mentua pergi kejut menantu untuk salat subuh. Kan? Ni kehebatan Nabi SAW. Cara nak pergi laju tu, nak birah. Okey. Yang keempat, memberi perhatian dan hukuman. Kan, kasih sayang, sebagaimana kasih sayang Nabi didik Hasan dan Husin, Nabi didik Fatimah. Fatimah ni dia pernah mengadu kepada suami dia Ali, bahawa dia penat buat kerja apa semua sekali, dia susah buat kerja sampai tangan dia kasar dan dada dia sebab apa, angkut air melupas habis semua sekali. Lalu Sayyidina Ali kata, pergilah jumpa ayah kamu Rasulullah, tanya dia kalau boleh bagi seorang pembantu. Secara ringkasnya, bila Fatimah pergi tengok rumah ayah dia ramai orang, Fatimah tak masuk. Nabi perasan, Nabi tak panggil pun. Ini kehebatan Nabi SAW. Walaupun anak sendiri tak ada double standard punya orang kan. Lepas tu keesokan hari Nabi pergi ke rumah Fatimah, dia beritahu Fatimah, ada apa yang kamu pergi rumah ayah semalam? Lalu Fatimah diam sebab Fatimah malu. Ali ada bersama dengan Fatimah. Ali kata, macam ni ayah, sebenarnya Fatimah ni mengadu kat saya, dia penat buat kerja, dia nak minta seorang membantu. Lalu Allah kata, wahai Fatimah, wahai anak kesayanganku, dia kata, kamu buatlah kerja kamu dengan penuh ketakwaan kepada Allah, dan bila mana kamu nak tidur nanti, kamu ucapkan tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, adalah lebih baik daripada seorang pembantu yang kamu nak. Lalu Fatimah redha. Ini keadaan manusia itu, redha ya. Muslimin dan muslimat beri kasih sayang, berikan galakan, dan kalau ada buat salah, anak kita perlu diberi hukuman. Jangan beri kasih sayang saja, bahkan hukuman perlu diberikan kepada anak kita sebagai pengajaran. Contoh tadi tak semayang, uratan, itu adalah sebagai pengajaran kepada anak-anak kita. Dan Nabi kata dalam beri kasih sayang kepada anak-anak ni, Aqra bersama dengan Nabi SAW, bila dia tengok Nabi SAW mencium cucu baginda Nabi SAW, lalu dia kata dia punya 10 orang anak tapi tak pernah dia cium seorang pun. Lalu Nabi tengok kepada Aqra ni, dia kata wala yarham wala yurham, dan tidak dikasihi orang yang tidak mengasihi, tidak disayangi orang yang tidak menyayangi. Ini muslimin dan muslimat dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi, dan yang terakhir adalah poin yang kelima, bentuk pemikiran dan kehidupan sosial anak-anak kita. Terangkan kepada mereka tentang benda ni halal, benda ni haram, tata cara berkawan supaya mereka memilih kawan yang baik, menjadikan teman, dan tidak semestinya meninggalkan kawan yang jahat. Kawan yang tak baik itu perlu didekati untuk menasihati mereka. Dan tata cara anak kita berguru hari ini, akhlak anak kita dengan guru-guru semakin pudar. Jadi kita ajar anak kita supaya menghormati guru. Ini kerana apa? Kerana bila mana anak-anak menghormati guru, ilmu yang dia pelajari berkat dan dia akan membesar dengan penuh keberkatan, dan dia akan mendapat kemuliaan dan dia akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang terakhir, sifat pendidik yang perlu ada kepada ibu dan ayah, pertama adalah ikhlas, kan. Tak rasa beban lah dalam mendidik anak-anak, macam mana kerana anak-anak sekalipun insya-Allah dihadapi. Yang kedua, takwa, takut segala apa yang dilakukan akan dipersoalkan oleh Allah. Yang ketiga, ilmu, supaya proses mendidik anak-anak gaya Rasulullah dapat dilaksanakan. Yang keempat, pemaaf, supaya rumah tangga dan anak-anak menjadi harmoni. Dan yang kelima, menyedari tanggungjawab kita dan amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi itulah sedikit yang dapat kita kongsikan dalam masa yang begitu ringkas, 12.52 dah. Saya rasa berhenti setakat tu dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Sekiranya ada soalan, insya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Maaf ya tadi customer yang call. Okey, tak apa. Apa tadi? Okey, saya simpulkanlah sikit. Maksudnya daripada 5 poin tu, apa poin yang Ustaz Fuad dah sebut adalah pertama, iaitu menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemakanan dan jaga pemakanan. Pemakanan tu kena halal. Maksudnya kalau anak tu degil tu, suami pun kena muhasabah apa yang dia bagi isteri dia makan, apa yang dia bagi anak dia makan. So dan ketiga, kena jadi role model. Sebabnya macam live yang pertama parenting talk hari tu saya ada sebut, anak-anak ni sebaik mana mak dia, seburuk mana pun mak dia akan jadikan dia punya mak ni sebagai model. Sebab dia tak tahu benda tu betul ke salah. Apa yang dia tengok, itu yang dia akan buat. Yeah. Macam kita pernah dengar kan, macam action speak louder than words. Kita kena lebih tunjuk berbanding pada cakap. Okay, yang keempat adalah memberi perhatian dan kasih sayang, dan kelima adalah ikhlas. Tu tips. Itu adalah membentuk pemikiran dan sosial kepada anak lah. Nanti kelima ni saya tak dengar sebab saya tengah call customer tadi. Okay, yang tu sahajalah untuk hari ni. Tapi Ustaz, sebenarnya kita ada beberapa soalan yang ditanya. Tapi saya pilih dalam 2-3 macam tu lah Ustaz. Sekejap. Ni. Sekejap, saya tak jumpa. Okey, dia tanya macam mana kita nak didik anak kenal Allah. Yelah, macam tadi pun saya terfikir, maksudnya Ustaz cakap pasal keimanan kan. Tapi anak-anak ni kan dia macam, dia punya ada taraf-taraf dia punya umur dia. Maksudnya macam mana kita nak sesuaikan ilmu tu dengan dia punya tahap pemahaman dia. Okey. Lepas tu, untuk kita mendidik anak supaya mengenal Allah, okey. Pertama sekali kita bawa dia jalan-jalan je, kan? Bawa dia pergi pantai, bawa dia pergi air terjun, bawa dia pergi taman permainan, dan kita tanya dia, rumput ni apa ni rumput, kan? Jadi kita letakkan siapa yang menciptakan rumput, siapa yang menciptakan laut, kan? Siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan. Jadi keadaan kita didik mereka dengan alam semula jadi. Bahkan dalam diri mereka sendiri pun boleh kita didik, kita tanya siapa menjadikan kita, tangan kita, kan, kita boleh makan apa semua ni, adalah mesti dia akan jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara pendidikan anak-anak secara simple dulu. Bawa mereka jalan-jalan dan kita tanya soalan. Kita soalan berkaitan dengan akidah, mereka menjawab Allah. Itulah keimanan, akidah yang ada, yang telah tersimpan dalam jiwa anak-anak. Sebab anak-anak kita adalah fitrahnya suci, kembali kepada ibu dan ayah dia. Okay, thank you. Ustaz, soalan kedua Ustaz. Macam mana kan kita nak menggurui kita, kan? Last. Macam mana kita nak jawab kalau anak tu tanya Allah ada kat mana dan kenapa Allah ciptakan malaikat sedangkan tugas Allah tu boleh buat sendiri. Contoh malaikat Mikail memberi rezeki sedangkan Allah boleh buat macam tu. Untuk anak-anak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah mencipta ni bukan maksudnya Allah tu tidak berkuasa, tapi Allah nak mentadbir alam ini secara, orang kata secara manusia boleh fikir,
logik akal dia kan. Logik akal bahawa ada sistem dia. Sistem Allah ni adalah sistem yang terbaik sekali dalam menjalani kehidupan kita. Itulah kita boleh beritahu kepada anak-anak kita ya. Panjang sebenarnya huraian tu tetapi masa tak ada lah kan. Okay. Alright, tak apa kalau ada masa. Okay. Terima kasih Ustaz. Kalau ada masa saya jemput lagi lah Ustaz. Depends on kepada kita. InsyaAllah kalau ada peluang. Okay, terima kasih Ustaz sebab sudi terima jemputan saya hari ini. Terima kasih atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Ustaz halaikan ilmu. Harapkan semua ilmunya Ustaz. Lepas tu ada lagi satu ni, ada seorang kita punya viewer minta doa daripada Ustaz. Dia doa suruh doakan dikurniakan zuriat tahun ni. Ya, Syakirah mak, insya-Allah kita doakan semoga Syakirah dikurniakan zuriat insya-Allah. Zuriat yang soleh dan solehah insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin. Itu saja insya-Allah. Okay, selamat hari raya. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, terima kasih juga kepada semua yang menonton. Okay, terima kasih kepada yang menonton live kita hari ini. So, kita akan live lagi nanti pada hari apa, saya akan war-warkanlah nanti sebelum kita start live sehari sebelum insyaAllah. So, tajuk apa tu saya belum sure lagi, tapi insyaAllah dalam perancangan setiap Jumaat saya akan cubalah invite beberapa orang untuk join live untuk berkongsi ilmu yang diorang ada insyaAllah. Itu sahaja untuk hari ini. So terima kasih kepada semua yang join, terima kasih kepada semua yang komen, yang share. Teruskan share dengan benda yang bermanfaat. InsyaAllah korang juga akan bagi manfaat pada orang dan akan terima saham tu. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.